to help reduce the pollution in the oceans and to protect them. Imagine if you were in a position to order a planet somewhere, right? And you say, okay, I want a planet, it's going to cost so much money. And then you say, but I want a planet that I can actually live on, that will provide food and provide air. And then the guy at the store says, well, you're going to have an ocean then. Oh, how much is that? How much more is the ocean? Well, that's a lot, because the ocean's everything. The ocean is everything when it comes to a planet. So that's why we have to look at the ocean now. There is a lot to do, and you guys, the millennials and Gen Z and the younger people, will have to continue what we started. But I really want to urge, in this particularly difficult time, for young people to come forward and take political action. Make your voices heard. My challenge to the millennials is to realize just how powerful you are and to remember the words of Margaret Mead, who said, never lose faith that a small group of committed people can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. And I would urge all millennials to become social entrepreneurs, to combine their business with the social value, or have the social value first and put a business behind it. It's that combination of getting a solution going with power behind it in a sustainable way. And you see that starting. Social entrepreneurship is, I think, the center of life for the millennial generation. And empower the crowd, seriously. Experts are great. They know all the ways not to accomplish things, all the problems with doing it. But you give a kid or a car mechanic a couple of tools and an idea, and the world is their oyster. And that future will be a society where the oceans and humanity are integrated probably almost seamlessly. It's going to have to be one big functioning system with us part of it. The future of the ocean, I would leave a question mark without a word, because that word depends on what you guys push the world to do. The ocean is where I come for refuge. It's a natural, beautiful medicine. We need to make the ocean famous so that future generations can experience what we. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam satu Malaysia. Selamat datang ke forum kedua webinar Ocean Hope 2020. Hari ini merupakan hari Rabu 13 Mac 2020 dan hari ke-56 Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan di Malaysia. Saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Alif bin Kamarul Azman, pelajar tahun 1 Sarjana Muda Biologi Marin dari Fakulti Sains dan Sekitaran Marin UMT. Dan saya juga akan menjadi moderator bagi forum kita pada hari ini. Untuk pengetahuan penonton-penonton sekalian, forum ini telah dianjurkan oleh Kelab Marina UMT dengan kerjasama bersama dengan Sustainable Ocean Alliance Malaysia. Objektif program ini adalah untuk membincangkan topik-topik dan isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar. Bagi setiap forum yang dijalankan, kita akan menjemput pakar-pakar yang terdiri daripada para pensyarah UMT dan juga dari NGO-NGO luar berdasarkan kepakaran masing-masing bagi merungkai topik yang dibincangkan. Sepanjang forum ini berjalan, jika anda penonton-penonton sekalian mempunyai sebarang soalan ataupun pertanyaan yang ingin ditanya, anda boleh membuat demikian dengan mengutarakan soalan-soalan anda sama ada di ruang komen di laman Facebook kami, dari kampus Bio Marine UMT ataupun di ruangan chat di aplikasi Zoom ini. Soalan-soalan yang terpilih akan dijawab semasa forum berjalan ataupun di akhir perbincangan kita pada hari ini. Kita akan cuba untuk menjawab sebanyak mungkin soalan-soalan dari anda semua dan jangan risau jika soalan anda tidak diikutarakan kerana pakar-pakar kami akan cuba untuk menjawab semuanya terus ke email anda. Jadi di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi sokongan untuk menjayakan Ocean Hope Webinar 2020 iaitu Majlis Belia Malaysia, Global Environment Centre, Reef Check Malaysia, Diverse Clean Action, Sea Angel Indonesia, Project Map O-Debris dan Grass Malaysia. Sekali lagi, selamat datang diucapkan kepada hadirin sekalian. Saya mewakili tim webinar ini mengalu-alukan kedatangan anda semua. Jadi, topik yang akan kita bincangkan pada hari ini merupakan topik yang agak hangat pada masa ini, iaitu berkaitan dengan wabak yang melanda seluruh dunia iaitu COVID-19. Hari ini kita akan membincangkan tajuk Will COVID-19
have a lasting effect to the environment? Ataupun dalam bahasa, adakah COVID-19 ini akan mengakibatkan sebarang kesan jangka masa panjang terhadap alam sekitar kita? Bagi membincangkan topik ini, kita telah menjemput dua orang panel, iaitu panel pertama kita, Profesor Madya Dr. Hasrizal Syahari, seorang pensyarah dari Fakulti Sains dan Sekitaran Marine UMT, dan panel kedua kita, Cik Jagadeswari dari Global Environment Center, River Care Program. Jadi sebelum kita mulakan sesi perbincangan kita pada hari ini, saya ingin mengalu-alukan juga kehadiran rakan-rakan kita dari dalam dan luar negara. Jadi bersama kita pada hari ini adalah sehingga pukul 6 pagi tadi, kita telah menerima 135 peserta dan yang terdiri daripada sahabat-sahabat kita dari MNS Malaysia, Southeast Asia Disaster Prevention Research Initiative, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, selamat datang, Kementerian PUPR, WWF, Sabah Parks, Jabatan Kerja Raya Malaysia dan juga National Hydraulic Research. Jadi untuk kita mulakan forum kita pada hari ini, eloklah kita kenali kita punya panel-panel, para panel kita. Jadi kita perkenalkan panel pertama kita dahulu. Assalamualaikum Dr. Hasrizal, apa khabar? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif, selamat pagi. Okey, boleh Doktor terangkan serba sedikit tentang latar belakang akademik Doktor? Okey, terima kasih sekali lagi Arif. Okey, berkenaan dengan saya punya background sedikit berkenaan latar belakang. Saya merupakan pensyarah di Fakulti Sains dan Sekitaran Marine UMT, di mana bidang perkhususan kajian saya lebih kepada geokimia marine. Dan kalau lihat sini saya punya current research interest ataupun kajian terkini lebih pada kita tengok pada perubahan persekitaran yang berlaku balik kepada masa lampau, iaitu kalau di sini kita fokus berkenaan dengan apa yang berlaku ketika 10,000 tahun yang lepas ataupun zaman Holocene. Kalau tengok sini memang saya punya pasukan ataupun tim, memang kita ada satu research interest ataupun research berfokus kepada kajian-kajian lepas. Okey, Alif. Dan ini menunjukkan gambar-gambar saya sebagai researcher. Saya memang kalau ikutkan seorang yang suka bekerja di lapangan. Saya suka pergi sampling and then penyempelan, kita bawa balik sampel ke makmal, dan juga kita di makmal kita akan lakukan analisa makmal untuk dapatkan result-result yang menunjukkan bahawa apa perubahan yang berlaku di persekitaran. Okey, kalau tengok kita siri Back to the Future yang famous pada 1980-an kan. Kalau katakan kita ada mesin masa, untungnya kita boleh bawa balik parameter-parameter untuk kita ukur di masa lepas, tengok apa yang berlaku di masa lepas. Tetapi malangnya kita tak ada mesin masa. Jadi kita bergantung kepada archive ataupun kita ada proxy di sini. Contoh-contoh archive yang tadi kita tengok macam sedimen marine, coral, gegelam pokok, teras ais di polar ini memberikan satu maklumat tentang apa yang berlaku pada masa lepas. Dan daripada gambaran-gambaran, walaupun bukan kita kata sebagai exactly happen, tetapi memberikan gambaran kasar apa yang berlaku pada masa lepas. Dan yang untungnya kita pada masa kini, kita mempunyai pelbagai parameter ataupun alatan-alatan terkini yang mampu melihat apa perubahan yang berlaku daripada semasa ke semasa. Kita tengok pada zaman sekarang kita ada satellite, kita ada pelbagai jenis weather station. Mungkin kita boleh tengok sini contoh-contoh alat pengukur karbon dioksida yang terdapat di Hawaii adalah antara benda-benda penting yang dapat memberikan kita satu maklumat khusus yang berlaku pada masa terkini. Itulah apa yang berlaku. Dan sebagai seorang saintis, menjadi tanggungjawablah saya rasakan untuk kita berkongsi maklumat dengan publik. Dan saya terlibat secara langsung macam mana untuk kita transfer maklumat ataupun kita pindahkan maklumat sains ni. Sebab kita tahu masyarakat kita agak susah untuk menghadam maklumat-maklumat saintifik yang menjurus kepada apa yang kita katakan satu yang kompleks, sains. Saya sebenarnya graduat ataupun memperolehi ijazah daripada Hokkaido University Jepun. Yang menariknya di Jepun, kerajaan Jepun
macam mana dia cuba untuk memudahkan sains yang kompleks untuk difaham oleh masyarakat dia. Jadi saya rasa itulah yang menyebabkan Jepun terkehadapan berbanding negara-negara Asia yang lain dari segi teknologi dan sebagainya. Dan menurut pada scholar ataupun sarjana daripada Jepun juga, dia menyatakan bahawa adalah satu yang indah ataupun menarik sekiranya kita sebagai masyarakat ataupun sebagai warga akademia dapat menyampaikan sains-sains ataupun bidang-bidang tujahan sains yang kompleks kepada masyarakat dengan bahasa yang agak mudah untuk difahami dan untuk didigest oleh masyarakat. Itulah yang saya cuba lakukan kini. Daripada kajian saintifik yang kita nampak kompleks, bukan semua orang mampu untuk melihat aspek yang mudah. Kita pemudahkan apa yang kita penemuan ataupun dapatan yang kita dapat daripada akademik kepada masyarakat terbanyak ataupun publik. Iaitu Alif, serba sedikit berkenaan dengan apa yang saya lakukan pada masa kini. Jadi saya lihat Dr. Hasrizal ini merupakan saintis yang agak aktif dalam lapangan. Jadi dalam konteks Dr. Hasrizal sendiri sebagai seorang saintis, boleh tak Doktor ulas sedikit adakah COVID-19 ini akan mengakibatkan sebarang kesan jangka masa panjang terhadap alam sekitar kita? Mungkin Doktor boleh kaitkan jawapan Doktor dengan kajian dan penyelidikan yang Doktor telah lakukan. Okey, berbalik kepada untuk memudahkan masyarakat faham berkenaan dengan apa yang berlaku, situasi ataupun senario terkini ya. Kita tengok sekarang ni boleh saya katakan COVID-19 is a new normal ataupun norma baru dalam masyarakat kita. Kalau kita tengok berdasarkan pada rekod-rekod yang ada, ini bukan pertama kali ya kita menghadapi satu norma ataupun satu situasi di mana berlaku wabak yang menggerunkanlah kita katakan. Pada tahun 1918 ya, pandemik. Sebab mulanya kita andaikan COVID-19 ni sebagai epidemik saja kan. Maksudnya di dalam kawasan yang terkini. Okey, kalau tengok pada apa yang berlaku pada Spanish flu pada tahun 1918, kematian sangat menakutkan. Di seluruh dunia lebih kurang 50 juta meninggal atau mati di seluruh dunia. Dan di Amerika Syarikat sahaja kita tengok jumlahnya agak tinggi. 675,000 kematian di Amerika Syarikat ataupun US. COVID-19 masih lagi rendah kita katakan. Kalau di Amerika Syarikat sendiri, bawah lagi 100,000. Tetapi ini situasi yang berbeza. Kalau kita tengok kan. Okey, kita balik kepada apa yang rajah yang saya tunjuk sini. Macam mana kesan Spanish flu pada tahun 1918 terhadap carbon emission ataupun pelepasan gas karbon dioksida. Okey, kita balik sekali lagi untuk karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan gas yang terhasil daripada pembakaran bahan api fosil. Sebab kita tahu pada tahun ataupun pada kurun ke-18 bermulanya era Industrial Revolution, kita melihat carbon emission ataupun pelepasan karbon dioksida di atmosfera meningkat dari semasa ke semasa. Dan ini berlaku dengan lebih drastik ketika berlangsungnya revolusi industri 2.0 dan sekarang kita di dalam industri 4.0 kan? Betul tak, Alif? Okey. Ketika revolusi industri 2.0, kita dapati peningkatan karbon dioksida di udara semakin meningkat daripada semasa ke semasa. Apa yang menariknya di sini, bila berlakunya Spanish flu ataupun sesama Spanyol yang kita istilahkan pada tahun 1918 ke tahun 1919, didapati kadar pelepasan karbon dioksida ke udara menurun ataupun berlaku sedikit, bukan berlaku peningkatan yang mendadak, dia menurun. Ini menunjukkan bahawa wabak yang berlaku menyumbang kepada untuk tempoh yang sekejap bagi peningkatan karbon dioksida. Dan ini juga berlaku disebabkan oleh, kalau kita tengok antara kemelesetan ekonomi yang berlaku 2 in 1. Dan saya andaikan
apa yang berlaku untuk kita pada tahun 2020 ini adalah berkaitan dengan benda yang sama, situasi yang sama, di mana apabila COVID-19 muncul di persekitaran kita dan dalam masa yang sama kita turut berhadapan dengan situasi ekonomi yang kita boleh andaikan sebagai kemelesetan yang akan berlaku dalam kitaran 10 tahun. Itu yang suatu yang kita katakan sebagai antara kesan-kesan yang kesan langsung lah daripada COVID-19, COVID-19 dan juga kemelesetan ekonomi. Untuk soalan Alif tadi berkenaan dengan ataupun tidak, kesan ini akan berterusan, saya suka untuk menyatakan bahawa kesan ini tidak akan berlangsung dalam masa waktu ataupun selama masa yang lama, disebabkan oleh kita andaikan keadaan akan kembali pulih, tetapi bergantung kepada kadar pemulihan ekonomi yang berlaku pada negara kita ataupun dunia secara umumnya. Sekiranya keadaan kemelesetan ekonomi kembali pulih dengan segera, maka kesan ini tidak akan sustain ataupun tidak akan lestari untuk satu tempoh masa yang lama. Dan berapa lama yang Dr. cadangkan itu? Pandangan kalau Dr. berdasarkan apa yang berlaku pada tahun 1818 dan 1918, tempoh yang pemulihan adalah di antara 1 ke 3 tahun. Maksudnya mungkin pada tahun 2022 keadaan kembali back to the normal, akan kembali normal. Okey, tetapi dalam tempoh sebelum itu kita akan berada dalam kita cakap sebagai satu norma yang baru untuk kita, Alif. Okey Doktor. Bila saya dengar info-info dari doktor ni, banyak info yang menarik sebab kita patah balik masa ke zaman dahulu yang di mana berlakunya satu pandemik yang lebih kurang sama macam apa yang kita hadapi sekarang ni, iaitu COVID-19. Jadi kita beralih kepada panel kita yang kedua, iaitu seorang pegawai di Global Environment Center, Miss Jagadeswari, ataupun boleh saya panggil Miss J saja, boleh? Ya, boleh. Yes. Okay. Miss J ni saya tahu banyak terlibat dalam program-program outreach bersama masyarakat. Jadi boleh Miss J perkenalkan serba sedikit berkenaan kerjaya Miss J sendiri dan juga GEC itu apa? Okey, terima kasih Alif. Terima kasih kepada panel bersama Dr. Hasrizal Syari untuk sharing sharings, and also selamat datang kepada semua para peserta pada hari ini. So saya ingin memperkenalkan diri saya Jagadeswari Mariappan, Senior River Care Program Officer di Global Environment Center. Saya bersama Global Environment Center sejak tahun 2011 lagi. So sebelum saya further elaborate on the program, so I nak just introduce about GEC dulu. GEC is Global Environment Center, sebuah badan bukan NGO, ditubuhkan pada tahun 1998 di Malaysia. So our motto is to build partnership, building partnership for the environment. So kita juga bekerjasama dengan banyak agensi lain yang mempunyai isu dan matlamat yang sama dalam menangani isu berkaitan alam sekitar. And di Global Environment Center kita mempunyai 4 program utama, iaitu River Care, Forest and Coastal, Peatland Outreach and Partnership. Macam saya dari program River Care. So in program River Care, what we do is basically support on, we focus more on brown issues. When we say brown issues, we highlight about the pollutions, macam mana kita take action to solve the pollution issues. So macam from 2002, we have been very actively producing materials, programs and all, sampai 2019 we had like from Smart Ranger we started until River Ranger 2.0 where we have actually improved our programs. So macam mana kita libatkan? So penglibatan yang kita emphasize is penglibatan community melalui civic science approach. But when I say community, it doesn't limit only for communities, it involves all type of target partners lah. So if you want to know more about what we are doing, basically you can actually check our website. Just click Global Environment Center, you will see all the activities that we have been doing. What I nak tekankan dekat sini, I believe that
everyone need to be given a platform for us to do something for the environment. So we have actually established this National River Care Fund. It's actually a fund which we allow the communities based organization, even education institution to come up with proposals and to come up with action plans which we can actually support them. So these are the things that we like to emphasize. Give the platform for others to utilize it. Tu je, Alif. Jadi para penonton sekalian, jika anda semua ingin menghulurkan dana kepada Global Environment Center, boleh buat demikian kan? Boleh? Mazli? Saya rasa no, I think you got it wrong. What I meant is kita sediakan dana untuk mereka yang untuk implement the program. So they just have to submit the proposal to us. We are supporting them for the program. Okay, faham. Okay. Okay, terima kasih Miss J. Okay, oleh itu Miss J, soalan saya, boleh tak Miss J terangkan bagaimanakah respon masyarakat kepada keadaan alam sekitar ni sebelum dan selepas kehadiran wabak COVID-19 ini? Okay. So kita tak boleh nak nafikan ya, kata memang ada penglibatan community even before the MCO. But I think before we go further, I think kita perlu kenal pasti apa tu sebenarnya alam sekitar. The basic concept of alam sekitar. We will like to simplify it as formula ABC, di mana kita ada abiotic, biotic and also cultural. Cultural is perlakuan kita sebagai manusia. So kita perlu tahu alam sekitar tu sebenarnya ada hubung kait yang sangat rapat dengan kita. Benda hidup dan benda bukan hidup lah. As for the question yang you asked, what was the community's involvement before? Yes, a lot of involvement, localized involvement, which were kita dapat lihat mereka menjalankan pemantauan, penyiasatan, isu pencemaran sungai and all. Tapi kalau dulu, the focus is more like how they were highlighting about the river as a tempat saluran pembuangan sisa sampah atau a place where all the discharges ends up. Waktu MCO kita lihat, the way that the approach is going is towards they are seeing the improvement in the environment. So it was observed globally as well as locally. Kalau kita tengok secara global, we realize that in Venice, in India, the improvement in the water quality because reduction in human activities, reduction in industrial, even in Malaysia, localized, we have seen that visual observation of the rivers are better, the air are better. So all this were the positive point yang kita lihat. Selain itu kita juga lihat community was going back to the nature, basically pendekatan science tradisi, or we call this as backyard science, where they, when waktu MCO kita macam terkat hubungan dengan food supply. You know, some of the communities were like, they don't have enough food supply. So what the community was taking initiative, you know, growing their own food, doing their own composting. These are the things that, the positive things yang kita dapat lihat waktu MCO. Tapi these are the positive, tapi we also had the negative impact yang kita dapat lihat waktu COVID ni. And so we had seen that a lot of our rivers, especially the log booms, were contaminated with other rubbish ataupun floatables in terms of face masks, gloves, sanitizer bottles that ends up in the Klang River, also ends up in the landfill. At the same time, kita lihat ada banyak penggunaan single-use plastic yang kita dah ban dulu or reduced, are being reused again, basically for, have been promoted back for packaging. And ada juga industri yang mengambil kesempatan untuk just ignore all the laws or the acts untuk take action towards the environment. So we can actually see there is a differences. We can see the positive thing and also the negative way of approaches. Yeah, Alif. Okey, macam soalan tadi, kita bincang tentang respon daripada masyarakat. Mungkin respon-respon yang diberikan oleh masyarakat disebabkan oleh keadaan yang terikat. Jadi, seperti bagaimana yang Miss J beritahu tadi, di mana masyarakat mula start buat composting dan sebagainya. Adakah Miss J merasakan bahawa masyarakat sedar bahawa alam sekitar mendapat kesan secara langsung sepanjang tempoh kawalan pergerakan ini? Ya, saya rasa kita dah dapat lihat dengan mata kita sendiri. Kalau kita give the environment a chance, the environment will actually revive. Okay, so sepanjang tempoh kawalan pergerakan ni kita dapat lihat aktiviti manusia yang minimal. That's why we are seeing the improvement in the nature. But you have to see perspektifnya besar sebenarnya. So how do you want to see? Is it a localized action or you want to see the global action?
So memang tak dapat dinafikan, kita dapat melihat perubahan dari segi visual, pengurangan pencemaran udara, dan kita also realise kata alam sekitar tu penting. Tapi if you look into a global scope, apa yang berlaku sekarang ni tak cukup. Because kadar carbon dioksida dari global is still very high. The production is still very high during this whole month, during the MCOY. Walaupun transportation and all that have reduced, kita menggunakan tenaga yang tinggi untuk electricity, untuk heater, untuk cooler. So pembakaran terbuka, we have issues and all that. And then kita cakap kita dah kurangkan pencemaran. Maybe pencemaran dari industri telah berkurangan, tapi pencemaran masih berlaku. What we are saying, the sources, we have various sources. Maybe kita dah reduce the number of sources. Kalau dulu ada 10, maybe sekarang kita ada shrink 5 because of industrial, because of no developments taking place during the MCO. That doesn't mean pencemaran tidak berlaku. Pencemaran masih tengah berlaku. So there are these things. Pencemaran dari rumah. Sekarang kita duduk di rumah most of the time. Pencemaran salish water daripada dapur kita, use cooking oil. So these are the type of ways, So you have to look it into a wider scale. So kita hanya diberi satu platform, or I will say that this MCO period was a eye opener for us to see that environment can revive. If we give more time and more actions are taken, we can improve it to a better scope in a global wise lah. Yes, Alif. Okay, jadi tadi kita ni soalan bagi Dr. Hasrizal pula. Tadi doktor ada menyatakan bahawa kesan positif yang berlaku ketika COVID-19 ini terhadap alam sekitar dan tidak akan kekal. Jadi soalan saya kepada Dr. Hasrizal, apakah faktor-faktor yang mungkin menyumbang kepada situasi ini? Okey, Alif, sebelum tu saya nak Miss J, nanti saya akan hantar proposal untuk dapat dana sikit. Boleh. Okey, berkenaan dengan sebelum tu kita pergi tengok pada kesan kepada alam sekitar. Saya tertarik dengan Bronwyn Knappel pada April 2020, dia telah kategorikan untuk impact kepada environment ni kepada 4 kategori utama. Satu daripada carbon emission, kita tengok carbon emission ataupun pelepasan gas karbon dioksida. Yang ini lebih pada pencemaran udara. Yang kedua dari segi waste ataupun macam Mr. cakap ni, kita cuma berubah sekarang. Kita tidak menghasilkan, kurang menghasilkan industrial waste ataupun sisa industri ataupun sisa perkilangan. Sekarang kita tumpu kepada kita menghasilkan sisa-sisa domestik di rumah dan macam-macam. Kalau sebab apa, dalam tempoh perintah kawalan keselamatan, kita lebih banyak ataupun sebahagian besar daripada hidup kita berada di rumah dan kita banyak menghasilkan domestic waste. Dan ini pergi kepada situasi lain. Yang ketiga adalah energi. Energi juga antara kesan yang terhasil daripada pandemik COVID-19 ini. Dan yang terakhir adalah wildlife ataupun habitat, semula jadi habitat wildlife habitat. Dan melihat kepada semua ini, kesan-kesan yang berlaku sama ada negatif ataupun positif, saya telah katakan tadi bahawa semua ini kemungkinan ataupun memang saya cakap dia takkan berkekalan. Dan faktor-faktor yang menyumbang kepada tidak kekalan ataupun tidak lestarinya perubahan yang berlaku ketika MCO ataupun PKP adalah disebabkan pertama, ekonomi. Saya mau tanyalah Alif, tadi Alif tanya saya, adakah kita bersetuju untuk mengatakan bahawa kita tak perlukan keuangan? We don't have money? We don't tidak. Saya rasa wang itu penting sekarang ni. Ya, wang itu penting. Sebab kita kata wang itu segala-galanya sekarang. Ya, wang itu segala-galanya. Okey, sebab bila kita realize sekarang, bila tempoh perintah kawalan keselamatan, kita dapati bahawa dua situasi. Individu yang mempunyai pendapatan tetap bulanan dan individu yang tidak mempunyai pendapatan tetap bulanan. Dua situasi yang berbeza. Bagi yang mempunyai pendapatan tetap bulanan, ya Alhamdulillah mungkin tiada sangat dia punya impact
Tetapi individu yang tidak mempunyai pendapatan tetap bulanan yang bergantung kepada kerja harian, ini adalah satu yang kita katakan satu keburukan kepada mereka. Mereka cuma bergantung pada gaji harian dan ketika ini mereka terpaksa, macam mana terpaksa kembali untuk kerja. Dan sebab itulah kalau kita tengok untuk fasa yang terkini, kerajaan membenarkan untuk beberapa sektor industri kembali beroperasi. Kerana apa? Kerana kerajaan realize ataupun kerajaan prihatin berkenaan dengan situasi yang mendesak bagi golongan-golongan yang tidak mempunyai pendapatan tetap bulanan untuk mencari kita kata sumber keuangan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok berkenaan dengan tenaga. Kita tengok sekarang, walaupun kita sekarang di era industri 4.0 atau 4.0, memang kita bergantung kepada teknologi yang begitu banyak. Kenapa? Kita lihat hidup kita dibantu dengan banyaknya berkenaan daripada teknologi. Dan tenaga-tenaga yang dihasilkan adakah semua daripada green technology ataupun renewable technology, renewable energy? Tidak kan? Kita boleh katakan pergantungan kita kepada tenaga itu adalah sangat tinggi. Okey, boleh kita lihat berkenaan dengan peratus dari segi penggunaan tenaga. Okey, ini negara-negara, kita tengok negara yang maju, macam mana ketika MCO ataupun PKP, peratus penurunan penggunaan tenaga lebih kurang 27% hingga 8%. Ini menunjukkan bahawa kita sangat bergantung kepada tenaga. Mungkin penurunan ini disebabkan oleh tidak beroperasinya industri-industri utama, contohnya pembuatan, perkilangan dan sebagainya, dan kita lebih untuk tinggal di rumah. Dan kita masih perlukan tenaga untuk menggerakkan, kita kata kalau katakan di rumah, untuk elektrisiti, pendingin udara dan sebagainya. Kita masih memerlukan tenaga. Kerana itu kita tengok penurunan tenaga tidak mencapai 50%. Masih berkisar dalam 27% dan yang paling rendah di Germany 8%. Ini menunjukkan kita masih bergantung pada tenaga. Okey, kita balik sekejap. Macam mana tenaga itu dihasilkan? Kalau tengok dari segi untuk ranking ataupun urutan tenaga dihasilkan, kita masih bergantung kepada tenaga yang tidak diperbarui. Boleh kita tengok untuk slide? Okey, ini realitinya. Kalau kita tengok tenaga yang tidak boleh diperbarui, contohnya petroleum dan liquid, gas liquid, masih kita menjadi sumber utama untuk penghasilan tenaga. Dan bahan api arang batu juga masih digunakan. Kerana apa? Kerana ini adalah sumber-sumber tenaga yang murah untuk digunakan. Contoh di China, banyak industri dorong oleh keperluan tenaga dan tenaga yang digunakan adalah daripada pembakaran arang batu. Kerana itu kita tengok ketika musim sejuk, apabila rakyat memerlukan bahan api untuk pemanasan di rumah dan sebagainya, mereka terpaksa membakar arang batu untuk menghasilkan tenaga murah dan segera. Okey. Jadi di sini soalan saya, sanggupkah kita untuk mengurangkan penggunaan tenaga? Saya rasa tidak. Kita masih, even kalau di syarikat-syarikat yang berskala besar, mereka masih kebergantungan kepada tenaga itu adalah sangat tinggi. Okey. Yang ketiga, cara hidup. Ya, memang kita dah berubah ketika tempoh kawalan pergerakan. Macam Miss J cakap tadi, kita dah sedikit sebanyak telah mengaplikasikan backyard science dengan tanaman, bercocok tanam untuk menghasilkan tumbuhan kita sendiri ataupun kita boleh guna. Tetapi adakah cara hidup sebegini akan berkekalan? Dan sememangnya tidak. Sebab kita telah dimomokkan, telah diperkenalkan dengan cara hidup yang kita katakan luxury ataupun mewah. Di sini contoh untuk sebagai, kalau kita tengok sini, untuk cara hidup pelancongan lah kita katakan. Macam mana beberapa, kita balik kepada 5 tahun lepas,
meningkatnya keinginan remaja-remaja ataupun kita kata Gen Y untuk pergi mengembara, dan ini menuntut kepada keperluan kepada penerbangan dan sebagainya. Sebab kita tengok sini penerbangan merupakan salah satu daripada penyumbang kepada pelepasan karbon dioksida di atmosfera. Dan ketika PKP ataupun MCO, penerbangan kebanyakan syarikat-syarikat ini telah menghentikan lebih kurang 80% penerbangan. Kita dapati ketika perintah kawalan pergerakan berlangsung, ya, kita tengok macam mana beberapa syarikat-syarikat penerbangan telah menghentikan operasi ataupun muflis. Ini menunjukkan bahawa cara hidup apa yang penerbangan ini, syarikat penerbangan dikenakan adalah untuk memenuhi cara hidup kita. Dan kalau tengok situ dari segi grafik, memang kita tidak dapat tidak, kita sebagai manusia, ya, yang hidup pada zaman ni, kita tak akan, semestinya kita tak akan cuba untuk korbankan keinginan ataupun kita kata cara hidup yang telah kita selesa, kan. Kita boleh korbankan apabila dipaksa. Contohnya bila diperkenalkan perintah kawalan pergerakan, kita dipaksa untuk tinggal di rumah dan terpaksa korbankan cara hidup kita, ya, itu boleh. Tetapi secara sukarela ataupun volunteer untuk nak korbankan cara hidup, saya rasa tak. Ini akan menyebabkan kesan kepada alam sekitar itu akan kembali. Dan tempoh untuk kembali itu bergantung kepada, saya cakap, macam mana ekonomi itu pulih. Ya, itu ada. Okey, baik Dr. Azizal. Banyak informasi daripada tadi. Okey, kepada para penonton sekalian, saya ingin ingatkan sekali lagi, jika anda ada soalan yang ingin ditanya, anda boleh terus ke ruangan komen kami di laman Facebook kami, dari kampus Biomeringa MT, ataupun di ruang chat aplikasi Zoom ini. Jadi saya lihat ada juga soalan-soalan yang telah diberikan. Namun kita teruskan dahulu dengan forum kita dahulu. Okey, ini adalah untuk Miss J. Okey, sebentar tadi kita ada sebut mengenai kualiti sungai yang semakin baik sepanjang tempoh kawalan ini, kan. Jadi Miss J, kenapa sungai ini penting dan bagaimana ia berkait dengan kesihatan dan sikap manusia itu sendiri? Terima kasih Alif. Pasal berkenaan dengan sungai, kualiti sungai yang kita observe sekarang is only visual observation. Dari segi fizikal, kita dapat melihat perubahan. Tapi secara chemical and secara analisa masih tercemar, ya. Tapi apa yang kita nak cakap kat sini is kenapa air itu sebenarnya penting. Kalau kita lihat, kita amat bergantung kepada alam sekitar. Like my first slide where I say the concept ABC, biotic and kehidupan, right? Sebab apa yang kita perlukan untuk hidup? First thing is udara. Second is water, our drinking water. So mana datangnya air minum kita sebenarnya? Kalau kita lihat situasi di Malaysia itself, 97% of our drinking water is from the river. So, is our river clean? Itu adalah satu persoalan. Di mana datangnya air dalam sungai kita? So, we always say it's rain. Okay, betul. Tapi kita tahu tak, longkang juga mengalir ke dalam sungai. So, whatever pollution that ends up in the longkang also goes to the sungai. Another thing we have to understand is kitaran air tu. Kitaran air sebenarnya dia actually complex. Apa yang kita selalu lihat is the basic kitaran air. If you look into the complex one, we will see that air tu berpunca daripada air hujan. Then it goes into the takungan air, pipe bekalan, goes to your houses, di mana kita guna, and kita actually salurkan dia keluar sebagai salij and also air kumbahan. Yang later dia dirawat atau separuh dirawat atau at certain times tak dirawat, masuk balik ke dalam longkang dan sungai. So, we have to see the hubungan, segalanya berkait. Bila kita kata, okay, we are talking about environment for say, kenapa kita cakap this river is important, it's also important for our human health. Because kalau ada perbezaan, ada impact of this pembangunan yang pesat, tidak mampan terhadap alam sekitar, kita hidrologi kita, okay, like what is shown here, we can see that
a lot of impact to the environment, the rivers, the pollution. We can see various colors yang berbeza. Semuanya sebab pencemaran ke dalam sungai. So, right, kalau kita fokuskan terhadap impak pembangunan yang tidak mempan, so dia akan mengganggu kitaran air kita. Bila ada gangguan terhadap kitaran air, kita akan mengalami banyak fenomena alam sekitar. But at the end, satu question yang kita kena tanya diri kita sendiri, siapa yang sebenarnya terjejas bila alam sekitar terjejas? Siapa yang terjejas? Kita juga yang terjejas. Yeah. So mungkin untuk para saintis, para academician, para researchers, when we talk about climate change, when we talk about green technology, the message sampai. So, but whereas when we are talking about the local people, the laymen, we have to tell them when you are not protecting the environment, yang akan terjejas ialah you, manusia kita sendiri yang akan terjejas sebab kita sangat bergantung kepada alam sekitar. Udara, air, so even makanan, our food source is coming from the environment, flora and the fauna. So, kalau kita tak jaga alam sekitar kita, kita yang akan rugi. What I can see, this MCO has created a platform as an eye-opener, as I told earlier, for us to make sure that whatever plans yang kita dah buat to be implemented for the environment purposes lah. Okay, terima kasih Miss J. Okay, kita beralih semula kepada Dr. Hasrizal. Okay, melihat kepada pasca COVID-19 ini, didapati masyarakat kita sedikit sebanyak telah terbiasa dengan norma baharu kawalan pergerakan ini. Jadi pada pandangan doktor sendiri, adakah norma baharu yang telah kita praktikkan sepanjang tempoh PKP ini mampu untuk menjamin kelestarian alam sekitar kita selepas tempoh PKP ini berakhir? Okey, untuk Alif ya dan penonton lain, memang kita ketika tempoh perintah kawalan pergerakan, kita diperkenalkan oleh kerajaan dengan 3C ya, untuk kita cuba mengelakkan 3C, iaitu kita cuba elakkan tempat yang sesak, kita cuba elakkan tempat yang tertutup, kita cuba elakkan bercakap dalam jarak yang dekat. Ini merupakan satu norma yang barulah bagi saya katakan. Sebab apa? Sebab saya bertanya pada ibu saya yang berusia lebih kurang 60 tahun, sepanjang hidup, pernahkah situasi sebegini berlangsung di mana masjid ditutup, pusat-pusat rumah-rumah ibadat ditutup dan kita diminta untuk kekal di rumah pada tempoh masa tertentu? Apa yang jawapan daripada ibu saya, mungkin juga sama juga bagi yang bukan remaja macam saya. Okey, mungkin akan mengatakan bahawa ini merupakan satu pertama kalilah kita didedahkan dengan apa yang berlaku pada masa kini. Untuk kalau bagi peringkat kita bagi masyarakat, sekiranya kita dapat mengekalkan dengan apa yang diperkenalkan oleh kerajaan, insya-Allah kita boleh walaupun tidak mengurangkan secara langsung impak yang besar kepada persekitaran, mungkin kita boleh membantu alam sekitar sedikit sebanyak. Cuba kita tengok berkenaan dengan apa yang diketengahkan ketika Ramadan kan. Ramadan kalau ikutkan dari segi cara hidup Islam, kita perlu banyak bersabar, kita perlu banyak tidak melakukan pembaziran. Tetapi situasi sebaliknya berlaku ketika Ramadan. Tengok macam mana diperkenalkan pasal Ramadan daripada, ini adalah tradisi ya, diperkenalkan daripada dulu sampailah 2019. Pada tahun 2020 tiada lagi pasal Ramadan dan tiada lagi timbunan-timbunan sampah. Saya juga menghadapi benda yang sama ya, bila mana saya keluar daripada rumah untuk datang ke UMT ataupun pergi untuk membeli keperluan harian, saya tengok ketika keesokan hari, pagi hari kita keluar, kebiasaannya ataupun norma yang biasa sebelum ini, bila kita keluar daripada kawasan rumah, kita akan dapati terdapat timbunan-timbunan sampah yang banyak ketika Ramadan. Sebab apa? Dinyatakan oleh pihak berkuasa tempatan, ketika Ramadan, peningkatan sampah domestik berlaku lebih kurang 25% daripada hari-hari biasa. Ini satu yang mengejutkan.
Dan menariknya pada tahun 2020 ni, apabila kita tengok tiada pasar Ramadan, tiada lagi pasar terbuka dan sampah ini telah dikurangkan, kita tengok. Tetapi berlaku sebaliknya apabila sampah yang biasa kita hasilkan, biasanya kita gunakan single use plastik, dikurangkan, tetapi sekarang ni kita menghasilkan sampah yang lain pula. Kita boleh tengok banyak sampah-sampah terhasil daripada medical waste, kan? Sampah daripada sisa perubatan. Masyarakat kita belum didedahkan lagi macam mana untuk kita melupuskan cara yang betul untuk sisa-sisa buangan perubatan ni. Dan ini saya rasa merupakan satu benda yang baru yang kata kita cuba untuk praktikkan sebelum ini macam mana untuk kita semula dan sebagainya. Sekarang kita berhadapan dengan satu situasi sisa buangan perubatan. Ini merupakan ada. Dan saya rasa benda-benda yang kita perlu fikirkanlah itu. Jadi setahu saya Dr. Hasrizal sekarang menetap di kawasan Terengganu, ya? Ya, betul. Jadi mengikut pemerhatian doktor sendiri, adakah ada perubahan yang ketara di sekitar kawasan Terengganu ataupun di sekitar kawasan-kawasan Pantai Timur? Okey, pertama kali kita tengoklah berkenaan dengan situasi semasa di Pantai Timur ataupun di Semenanjung Malaysia, di mana bagi rakan-rakan di Indonesia mungkin boleh tengoklah macam mana situasi di Semenanjung Malaysia. Kita terbagi kepada dua yang utama, satu Pantai Barat Semenanjung dan juga Pantai Timur Semenanjung. Di mana saya berada sekarang di Terengganu, iaitu di Pantai Timur Semenanjung. Kita dapati di kawasan Pantai Timur Semenanjung dari segi untuk kepekatan gas nitrogen dioksida di udara adalah rendah berbanding dengan Pantai Barat Semenanjung. Keadaan ini disebabkan oleh kurangnya bandar-bandar besar yang terletak di Pantai Timur Semenanjung. Dan dari segi untuk perubahan yang agak ketara, kita boleh lihat di bahagian Pantai Barat Semenanjung adalah lebih ketara dari segi untuk pelepasan NO2 ke udara dan sebagainya, disebabkan oleh satu kepadatan dan kemajuan yang di kawasan Pantai Barat Semenanjung. Di bahagian Pantai Timur, di segi penggerak ekonomi, kita boleh katakan selain daripada sumber oil and gas ataupun sumber daripada minyak dan gas, kita tengok bahawa di Pantai Timur lebih daripada pelancongan, aspek pelancongan merupakan satu penyumbang kepada ekonomi. Okey, jadi terdapat dua situasi, positif dan negatif dari segi kedatangan pelancong. Ini saya ambil daripada untuk pola kedatangan pelancong ke Malaysia. Dari segi positifnya, ianya akan memberi penjanaan ekonomi kepada masyarakat apabila kadar pelancong tinggi ke Malaysia. Tetapi di aspek negatifnya, apabila pelancong ataupun kadar pelancong tinggi, dia akan mendatangkan tekanan kepada alam sekitar. Sebab pelancong datang untuk menikmati alam sekitar dan sebagainya. Kalau kita katakan di Terengganu sendiri, kebanyakan pelancong datang ke Terengganu, mereka akan ke pulau-pulau. Sebab apa? Terengganu terkenal dengan pulau-pulau peranginan yang cantik dan lokasi selamat yang cantik. Ya. Jadi doktor, saya lihat perkara ini di mana yang penurunan yang ketara semua ini, saya lihat sebagai satu resetting mood kepada alam sekitar kita. Jadi adakah resetting mood ni disebabkan oleh COVID-19 ini akan memberi syarat bahawa alam sekitar kita ni sebenarnya perlu untuk pemulihan ini? Okey, sebagai kita katakan adakah COVID-19 ni sebagai turning point untuk kita kembali cakna dalam masa Terengganu atau concern berkenaan dengan alam sekitar? Mungkin secara kebetulan baru ini Astro movie menayangkan kisah ataupun filem berkenaan The Day the Earth Stood Still, lakonan Keanu Reeves. Macam mana keadaan digambarkan bahawa keadaan bumi ketika ini telah dalam keadaan nazak ataupun berlaku kemusnahan yang secara bersasaran, dan manusia sebagai penghuni tidak mampu untuk memulihkan. Sebab kita tahu
sebagai manusia kita banyak forum-forum, banyak medium yang telah kita gunakan untuk kita cuba perbaiki keadaan alam sekitar, tetapi sehingga kini tak ada satu yang impactful movement daripada perbincangan-perbincangan yang dilakukan. Okey, balik kepada yang movie ni, macam mana yang menariknya apabila dia hantar makhluk asing untuk memulihkan, ataupun di sini kita gambarkan sebagai COVID-19 lah, ataupun COVID-19 yang kita tak kenal sebelum ni, dihantar kepada persekitaran untuk memulihkan balik alam sekitar. Seolah macam manusia, anda tidak dapat memulihkan persekitaran anda, jadi kita hantar daripada persekitaran, tak kisahlah sama ada benda ini konspirasi atau sebaliknya, tetapi benda asing dihantar untuk memulihkan alam sekitar kita disebabkan oleh kita sendiri manusia tidak mampu untuk memulihkan alam sekitar. Okey, sini kita tengok macam mana situasi pencemaran udara di New Delhi, India. Okey, ini adalah India Gate. Kita tengok ketika sebelum berlakunya tempoh kawalan pergerakan, memang kita tengok pencemaran di India agak teruk. Sebab apa? Sebab industri yang banyak di India, dan kita tengok selepas pada MCO, kita boleh tengok dengan jelas image India Gate. Begitu juga dengan di lokasi yang lain. Kita tengok di Venice, Itali, macam mana ketika musim peak ataupun musim yang ramai orang pelancong ke sana dan berlaku pencemaran air dan sebagainya. Namun ketika tiada pelancong, keadaan persekitaran semakin pulih. Dan kita balik pula kepada negara kita di Pulau Pinang, Sungai Pinang yang terletak di sebagai pusat bandar Pulau Pinang. Kita tengok dengan jelas di sini ketika sebelum MCO dan selepas MCO. Macam mana ketika sebelum MCO aliran air terus membawa pencemaran keluar ke laut. Dan saya difahamkan Sungai Pinang ni adalah dikategorikan sebagai sungai mati kerana tiada hidupan yang ada di dalam Sungai Pinang ketika sebelum MCO. Dan kita faham ataupun tidak ketika macam mana kita boleh terfikir ada setengah-setengah masyarakat di Pulau Pinang, saya difahamkan ada masyarakat menjadikan Sungai Pinang sebagai tempat lokasi pembuangan sampah. Bukan sahaja sampah-sampah biasa yang ditemui di Sungai Pinang, malahan kerangka televisyen, kerangka mesin basuh juga ditemui di Sungai Pinang, menunjukkan bahawa kita manusia tak cakna ataupun tak concern about environmental issue. Okey. Dan yang menariknya, bagi masyarakat Pantai Timur, saya boleh katakanlah kita telah terbiasa dengan tempoh pemulihan. Apabila berlangsungnya musim tengkujuh bermula daripada November sehinggalah awal Mac. Ketika musim tengkujuh berlangsung, masyarakat di Pantai Timur kita akan cuba adjust ataupun cuba melakukan perubahan dari segi cara hidup untuk sesuaikan dengan musim tengkujuh. Ketika ini nelayan tidak lagi ke laut dan juga aktiviti-aktiviti pelancongan khususnya di pulau-pulau peranginan telah dihentikan, dan tempoh inilah kita katakan sebagai tempoh pemulihan alam sekitar akan berlaku. Contohnya di pulau-pulau apabila tiada pelancong, kita boleh andaikan bahawa tiada pencemaran yang akan berlaku secara berskala besar dan tiada pelepasan nutrien ke alam sekitar, dan ini akan memberikan peluang contohnya kepada koral dan ikan-ikan ekosistem koral untuk kembali pulih. Dan ini saya rasa berlaku juga ketika tempoh kawalan pergerakan kita. Bila mana adanya tempoh kawalan pergerakan, daripada kebiasaan tempoh pemulihan yang berlangsung daripada November sehingga Mac, kini telah extend ataupun telah disambung sehingga ke Mei dan Jun. Ini menunjukkan bahawa satu keadaan yang baik untuk alam sekitar pulih. Okey doktor, terima kasih doktor. Jadi saya ingin teruskan kepada soalan-soalan dari penonton-penonton kita di luar sana. Jadi, sekarang ni saya telah menerima banyak soalan-soalan daripada penonton. Jadi saya akan mulakan dengan soalan
ini daripada Nikki Wong. It's undeniable that river improve visually, but how about the chemical and microbiology condition? Mungkin soalan ni boleh dijawab oleh Miss J sendiri. Boleh Miss J? Okay, terima kasih Alif. Macam yang I informed earlier, what we are seeing now is only the visual observation. And kita dapat juga, and I also highlighted that mungkin kita sudah kurangkan the jenis-jenis of the pollution, but not all the pollution. So pollution still, so it's not, kita tak boleh just gunakan visual observation untuk nak say that the environment have actually improved. So this is only sebagai penanda aras to say that, okay, with limitation in our activities, we can see the improvement, physical improvement. But if we work in hand with the environment, we will be able to protect the environment in a better concept. Mungkin kita dapat mengurangkan pencemaran kimia, microbes and all that. So this tempo MCO ni sepatutnya perlu digunakan untuk kita implement whatever policy, whatever action plan that we have planned out to be addressed. This is the time for us to say that you have to do something for the environment because it's not impossible. Ini boleh dilakukan. So kita perlu langkah-langkah untuk nak mengurangkan pencemaran, untuk mengurangkan chemical content. We have to take action. This is not the end. It's just a beginning for us to see, to realize what action can be taken. So memang kita perlu buat sesuatu untuk address this issue. Okay, terima kasih Miss J. Ada satu lagi soalan untuk Miss J saya terima ni. Daripada Afifah dari Melaka. Okay, Miss J, what is your opinion to reduce this pollution issue? Even in this lockdown pollution is still happening, and why is that? Is it because the lack of knowledge in the society, or there is other reason causing this unseen pollution during MCO? Okay, there are various factors that is affecting. One is awareness among us itself lah. Kita duduk di rumah masa kini. So, but pollution is still happening. Why it's happening? Kita tak aware pasal alam sekitar ke? Ataupun kita something is stopping us from doing some taking an action. Why? What is causing it? Macam issues dekat rumah about solid waste generation, about the single-use plastic issues, about the silage water. How you can actually address this? You should be able to address the action locally within your houses itself. So semua tindakan kecil yang kita jalankan di rumah, ecological sustainable living is very important for us to do local actions. So in a global action, we will see policy changes, we will see implementation of declarations, environmental policies. So, but for us, we have to do something from our home. So whatever small initiative that we can take to improve the environment, kita perlu jalankan. Saya rasa setiap soalan kita memainkan peranan. Yeah. Terima kasih Ms. J. Okay, saya juga ada soalan untuk Dr. Hasrizal ni dari CPENG dari Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi soalannya, as per what Dr. Hasrizal has mentioned, CO2 emission levels only dropped for a short duration historically during Spanish flu. So for this COVID-19 period, as our industry sector restarts, carbon dioxide emission will go back up again. Itu adalah soalannya. Dan in Malaysia, what are the major contributors towards CO2 emission? Is it our energy generation or transportation? Okay, thank you, Alif. Okay, I understand there's two questions from CPENG. Okay, first one is about if our industrial back to square, back to normal, how about the CO2 in the environment? Yes, I agree that, sir. I told you before that, sir, the outbreak is only a fact for the short-term period of the CO2 in the atmosphere. I think after the MCO finish, the condition will back to the square. So because industry will active again, and then the emission of CO2 increase back to the normal during after the MCO finish, dan kita boleh lihat macam mana tempoh yang berlaku sebelum MCO, contohnya NO2 concentration in the atmosphere,
is very high. Dan saya andaikan ketika selepas MCO, bila mana industri kembali aktif, yes, if not a drastically increase of the concentration CO2 and NO2 in the atmosphere, but it's slowly increase back the concentration. Number two, about the main contribution of the CO2 in the environment in Malaysia perspective. First, I can say that industry, heavy industry, yes, because we have a lot of factory, especially in the West Coast Peninsula Malaysia, like Penang, Selangor, Kuala Lumpur, and also Johor, have a lot of heavy industry there. And also, the second one is aviation and also transportation. Because we know that for Malaysian, yes, normal Malaysian day, daripada setiap rumah, adakah kita masih tidak mempunyai kereta? Setiap kita ada kereta kan? Setiap, boleh kata sekarang bukan satu rumah satu kereta, satu rumah dua kereta, satu motor ataupun dua motor. Dua, tiga kereta. Ya, betul. Itu adalah normal bagi bukan dulu kita andaikan bahawa kereta ini adalah barang mewah, tetapi sekarang adalah keperluan. Dan ini juga menyumbang kepada, kalau tengok situ, kalau katakan untuk NO2 in atmosphere, penyumbang utama adalah daripada transportation, pembakaran bahan api. Ini yang akan menyebabkan peningkatan yang saya cakap tadi, peningkatan CO2 akan kembali meningkat ketika selepas PKP. Okey, yang menarik, satu lagi data menarik daripada waste kan. All of us in Malaysia, I think in Indonesia also we familiar with waste kan? Kan? Kita agak familiar dengan waste. Okey, ketika berlangsungnya PKP ataupun MCO, data daripada waste menunjukkan penurunan 80% jarak pergerakan manusia di Malaysia. Kita boleh andaikan, maksudnya dah normal, kadang-kadang let's say kita bergerak lebih kurang 10 km kan, 10 km dah kat normal. Sekarang kita dah bergerak dalam 2 km sebab perlu bergerak dalam keadaan 10 km radius. Ini menunjukkan bahawa penggunaan kenderaan ketika MCO menurun. Tetapi selepas MCO, kita akan balik kepada aktiviti yang biasalah, rutin harian kita yang sebenar. Pergi kerja, balik kerja, dan kita akan gunakan transportation, public transport and also our own transport. This akan menyumbang kepada peningkatan CO2 dan juga NO2 dalam atmosfera. Okey, Doktor. Okey, Doktor. Okey, soalan terakhir. Saya ada soalan, ini adalah soalan terakhir. Saya rasa soalan ini sesuai untuk Miss J jawab. Okey, ini adalah dari Cik Rumaizah Abu Bakar. Okay, one negative effect of MCO is the increase of plastic, etc. for protection, cover and packaging. For example, food container, gloves, masks. This will cause additional pollution in the long run. Some of these cannot be controlled by the public. For example, masks, gloves are necessary. How do you suggest to manage this issue? Okay, in situations like kita tak dapat avoid, okay, kita memang terpaksa hasilkan this. So if we hasilkan, okay, buang dengan cara yang betul, or use the single-use plastics. So we have these biodegradable plastics and all that's coming up, you know. So use it in a better way, or when we are disposing it properly, because we are trying to protect ourselves from the viruses and all that. Tapi kalau kita buang di tengah jalan atau buang dalam longkang, it eventually goes and the rivers and all that, you know, it's actually causing more pollution. If it's thrown properly in the situation where we cannot avoid, it ends up in the landfill. Yes, we can't avoid that situation. But if you can actually do something by reducing it, why not we do it? You know? Because we know that we are also producing a lot of waste in the sense of plastic. If we are ordering food from Grab or even takeaway foods, yes. But if the content is coming from your own house, you're taking it back, you can actually clean it up. It's not that we can't clean up, okay? It's more than how you want to take additional precautions to clean up. Plastik tu sebelum sampai kepada kita tak tahu juga orang yang sentuh tu ada virus ke tak ke. You know? At least whatever containers you're bringing from your own house, it's safe. So bila you fill up, you can actually take precautions to clean it up before you take it back home.
So it's more on how we looked into the situation, how we can actually improvise the situation to adapt it lah. That is my say for this, Alif. Okay, Miss Jia, ada kata-kata terakhir untuk kita tutup kita punya forum pada hari ini. Okay, what I would like to say is local action penting. Untuk setiap seorang perlu melakukan aktiviti. Tapi kita juga perlu tahu in a global level, this local action is very small scale. We need a bigger or wider spread. So whatever plans, the policies, the declaration yang in line, in the pipeline or whatever that's been planned, this is the time for us to actually implement it. We have to voice out, say out, kata this is important for us. We have to work in environment. We cannot work against the environment. So kita sudah lihat dengan mata kita sendiri, kata perubahan boleh berlaku, alam sekitar boleh revive. So why we are not doing it to improvise it so that we can live in harmony? Yeah, that's my say. Okay, baik. Mungkin Dr. Harizal mungkin ada kata-kata terakhir juga. Okay, daripada saya simple je. Kita jadikanlah sebagai masyarakat ataupun warga yang prihatin kepada perubahan yang berlaku ataupun perubahan yang berlaku. Jadikanlah situasi COVID-19 ataupun situasi tempoh kawalan pergerakan dan sebagainya MCO yang kita norma baru ni sebagai turning point untuk kita memulihkan alam sekitar kita. Dan sebab saya ada kata-kata yang menyatakan bahawa kita bukan pemilik kepada alam sekitar ni, kita just dipinjamkan untuk kita serahkan kepada generasi yang akan datang. Itu saja daripada saya. Betul. Okay. Jadi sebenarnya saya ada banyak lagi soalan-soalan dari penonton-penonton kita, tapi malangnya masa mencerubui kita. Jadi kita akan simpan soalan-soalan ni dan mungkin panel-panel akan jawabkan untuk para penonton kita dan akan dihantarkan terus melalui email. Jadi kesimpulan yang saya dapat lihat melalui perbincangan kita pada hari ini, walaupun pada masa kini pandemik ini masih lagi dilihat tiada penghujungnya. Mungkin ramai yang terkesan dan kehidupan mereka terjejas dan sebagainya. Namun kita mungkin perlu melihat cabaran ini dari sudut yang lebih positif. Di mana kita lihat sepanjang musim wabak ini, kita manusia telah memberi banyak ruang yang secukupnya kepada alam sekitar untuk memulihkan dirinya sendiri tanpa bantuan manusia. Jadi sekalipun telah kita banyak rosakkan muka bumi ini, sudah tentu bumi ini pasti akan mencari jalan tersendirinya untuk memulihkan kembali keadaannya kepada yang bentuk asal. Jadi saya lihat ini merupakan tanggungjawab kita sendiri sebagai manusia untuk sentiasa mengambil iktibar dan pengajaran atas setiap apa yang berlaku. Jadi sebelum saya akhiri forum kita pada hari ini, jangan lupa untuk tetapkan jadual anda pada hari Sabtu ini 16 Mei 2020 untuk bersama-sama dengan Dr. James UMT dan Mr. Alvin Celia dari Reef Check untuk sesi forum yang seterusnya. Mereka juga akan membincangkan topik menarik iaitu COVID-19 Friend or Foe to Coral Reef Conservation. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panel kita atas perkongsian sebentar tadi dan terima kasih juga kepada para penonton kita di luar sana. Semoga anda semua mendapat manfaat dari perkongsian kami pada hari ini dan jangan lupa stay at home, kita jaga kita. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Oceans should be famous because they have everything and more that all sorts of other celebrities who are famous have. They are powerful, they are beautiful, they're striking, they're unique, and they are majestic. So the oceans should be famous because they've been underrepresented in the past decades, and they're in a state now which, over the past 50 years, the pollution and devastation to the oceans, we need to do something about it now. So to make the oceans famous, we'll put it on the radar of everybody, even people who are landlocked, to raise awareness of what we can do on a daily basis to help reduce the pollution in the oceans and to protect them. Imagine if you were in a position to order a planet somewhere, right? And you say, okay, I want a planet, it's going to cost so much money. And then you say, but I want a planet that I can actually live on, that will provide food and provide air. And then the guy at the store says, well, you're going to have an ocean then. Oh, how much is that? How much more is the ocean? Well, that's a lot, because the ocean's
everything. The ocean is everything when it comes to a planet. So that's why we have to look at the ocean now. There is a lot to do, and you guys, the millennials and Gen Z, and the younger people, will have to continue what we started. But I really want to urge, in this particularly difficult time, for young people to come forward and take political action. Make your voices heard. My challenge to the millennials is to realize just how powerful you are and to remember the words of Margaret Mead, who said, never lose faith that a small group of committed people can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. And I would urge all millennials to become social entrepreneurs, to combine their business with the social value, or have the social value first and put a business behind it. It's that combination of getting a solution going with power behind it in a sustainable way. And you see that starting. Social entrepreneurship is, I think, the center of life for the millennial generation. And empower the crowd, seriously. Experts are great. They know all the ways not to accomplish things, all the problems with doing it. But you give a kid or a car mechanic a couple of tools and an idea, and the world is their oyster. And that future will be a society where the oceans and humanity are integrated probably almost seamlessly. It's going to have to be one big functioning system with us part of it. The future of the ocean, I would leave a question mark without a word, because that word depends on what you guys push the world to do. The ocean is where I come for refuge. It's a natural, beautiful medicine. We need to make the ocean famous so that future generations can experience what we often take for granted. Hi, my name is Hayden Bloomer, and I'm a member of the Sustainable Oceans Alliance. SOA has provided me with unforgettable experiences and invaluable opportunities. Some of the professionals that I grew up idolizing are now my mentors, helping me develop my passion for oceanography. I've engaged in dialogue with heads of state, experts, and advocates at the United Nations and national conferences. It is our generation that together will be the wave of change. Most of humanity knows the ocean's out there, but doesn't experience it, doesn't live in it. And so it's being destroyed with nobody watching. And it's time that somebody watch.